الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الوالدين والمعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah, tok guru, alim ulama, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat keizinannya dapat kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seperti mana yang telah dijadualkan pada malam ini, pengajian bulanan faraid kita. Walaupun besok kita ada hari yang besar, hari bersejarah, tapi tuan-tuan, puan-puan masih ada waktu untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Begitu juga bagi perempuan, ada peninggalan pusaka daripada ibu bapa dan kaum kerabatnya, sama ada sedikit atau banyak bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu ay yakhtalifa ithnani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya, kata Nabi, aku ni manusia biasa yang mana akan wafat, yang mana akan pergi, dan ilmu juga akan hilang, yakni dengan apa? Dengan kematian alim ulama, kematian orang yang memiliki ilmu. Sesungguhnya, kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika mana nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian pusaka dan permasalahan yang berkait dengannya, akan tetapi pada waktu tersebut tidak ada orang ataupun seseorang atau pihak
yang mereka menemukan untuk apa? Sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari Selasa yang lepas, ni hari Jumaat, Selasa yang lepas baru-baru ni, ada perjumpaan doa faraid Malaysia. Da'i-da'i, guru-guru yang mengajarkan faraid satu Malaysia ada perjumpaan di Melaka. Dan penulis kitab ini Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad merupakan timbalan presiden Kesatuan, satu badan NGO, Kesatuan Doa Faraid Malaysia yang berdaftar, ada RS-nya. Jadi satu pertubuhan yang sah, dan timbalan presidennya Ustaz Hilmi Hanis, penulis kitab ini. Dalam perjumpaan itu, satu perkara yang didedahkan, yang mana saya cukup terkejut, iaitu bilangan aset umat Islam yang dibekukan, di mana di Amanah Raya Berhad. Sehingga kini jumlah bilangan asetnya melebihi 70 bilion ringgit. 70 bilion ringgit aset umat Islam yang dibekukan di mana Amanah Raya Berhad. Dan lebih mengejutkan lagi, kerana di kalangan ahli jawatan kuasa, ahli-ahli doa faraid Malaysia, ada di kalangan peguam syariah, ada di kalangan pentadbir tanah dan sebagainya, orang-orang yang berhadapan di lapangan bersama dengan masyarakat untuk menguruskan pusaka dan sebagainya. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih 1 juta geran tanah atau rumah yang didiami oleh umat Islam bukan nama sendiri. Maksudnya apa? Ada tanah, ada. Nama siapa? Nama moyang. Ada rumah, ada. Nama siapa? Nama atuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara ini perkara yang serius. Kerana apa berlaku perkara sedemikian? Kerana umat Islam, masyarakat kita ambil enteng, ambil ringan dalam urusan pusaka. Sentimen-sentimen yang kita biasa didedahkan, kubur merah lagi, sibuk cerita tentang harta. Hakikatnya dalam Islam kita ini dituntut untuk disegerakan urusan pusaka. Waktu hari kematian itulah sepatutnya adik-beradik, waris-waris berkumpul dan terus dibincangkan berkait tentang pusaka, berkait tentang faraid. Bila cerita tentang faraid, bukan bermakna kita ambil kumpulkan mana geran tanah arwah, mana geran rumah arwah, geran kereta. Tak, itu bukan maksud faraid. Tetapi menentukan hak dalam pembahagian pusaka dalam masa yang sama diuruskan dengan segera. Pindah miliknya, urusan 14A-nya, urusan di unit pusaka kecilnya, kena diuruskan segera. Jika tidak, akan berlaku penambahan demi penambahan aset-aset umat Islam yang akan dibekukan di Amanah Raya Berhad. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, beza antara Amanah Raya Berhad dengan Baitul Mal. Kita mungkin biasa dengar Baitul Mal, Amanah Raya Berhad. Baitul Mal, Amanah Raya Berhad. Baitul Mal ni apa dia? Satu badan yang menguruskan harta. Harta yang tidak dimiliki oleh umat Islam atau harta itu dari sumber yang tidak patuh syariah. Waris ada waris, tetapi harta tersebut harta dari sumber yang haram, maka tak termasuk dalam harta faraid. Perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Atau waris ada, tetapi yang ada cuma perempuan, tiada yang mendapat asabah atau baki, maka baki ini tadi akan pergi ke Baitul Mal. Kalau orang tak ada anak lelaki, dia risau. Ada anak perempuan seorang atau 2 orang atau lebih, semua perempuan, dia risau. Ayah dah tak ada, adik-beradik lelaki tak ada, pakcik tak ada, anak buah tak ada.
Tinggal anak-anak sahaja waris. Yang perempuan kalau ramai dapat 2/3. Selebihnya 1/3 pergi ke Baitul Mal. Ini peranan Baitul Mal, yang mana duit tadi akan digunakan untuk maslahah umum. Akan tetapi amanah raya berhad ini, yang mungkin tuan-tuan biasa dengar ARB, amanah raya berhad, namanya pun amanah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ada yang menganggap, contoh satu situasi, kalau seorang lelaki meninggal dunia, memiliki anak yang kurang usianya bawah 18 tahun. Anak-anak si mati ni lelaki, dia ada isteri, ada juga anak-anak yang mana anak-anaknya berumur 18 tahun ke bawah. Saya yakin tuan-tuan puan-puan akan beranggap isteri si mati akan menjadi pemegang amanah. Harta siapa? Harta anak-anak ini tadi, anak-anak yatim. Tetapi hakikatnya mengikut undang-undang perundangan kita di Malaysia, enakmen keluarga Islam, Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, yang menjadi pemegang amanah harta anak-anak yatim ini siapa? Ayah kepada si mati, bermakna atuk daripada anak yatim ni tadi. Itu kalau ada. Kebiasaannya orang yang meninggal dunia, ayah dah tak ada, ayah lagi awal mati. Tetapi ada juga kadang-kadang berlaku meninggal dunia, ayah masih ada. Maka ayah ini tadi akan menjadi pemegang amanah untuk bahagian faraid anak-anak si mati yang berumur 18 tahun ke bawah. Ini orang yang pertama. Kita menganggap isteri. Tidak, isteri bukan pemegang amanah secara automatik. Yang menjadi pemegang amanah secara automatik adalah ayah kepada si mati. Kalau ayah kepada si mati tak ada, si mati ada anak yang berusia 18 tahun ke bawah, dan anak-anak ini ada bahagian mereka, harta pusakanya, tetapi tak boleh diserahkan kerana belum cukup umur 18 tahun, maka akan berpindah ke amanah raya berhad. Isteri bukan pemegang amanah secara automatik. Tuan-tuan, puan-puan boleh bayangkan, kalau kita ada isteri, kita ada anak ramai yang masih berusia 18 tahun ke bawah, bahagian isteri kita cuma dapat berapa? 1/8 sahaja. Bagaimana dia nak survive untuk membesarkan anak-anak kita? Walhal bahagian anak-anak kita ada, tetapi dipegang oleh amanah raya berhad, namanya pun amanah. Boleh tak dituntut? Boleh, ketika anak-anak ini berusia 18 tahun ke atas, baru boleh tuntut di amanah raya bahagian mereka yang dipegang oleh amanah raya berhad. Dalam keadaan tak ada tempat bergantung, kalau yang bekerja, isteri yang bekerja, mungkin dia boleh survive. Tetapi kalau yang tidak bekerja, sudah rumah sepenuh masa, dengan 1/8 bahagian dia nak membesarkan lagi anak-anak kita, dalam keadaan tekanan itu ini, tak ada pula perbelanjaan, yang ini yang kita takutkan. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi? Kita boleh melantik isteri kita sebagai wasi, sebagai pemegang amanah. Kita boleh buat proses ini di mana-mana pejabat pengurusan pusaka. Kalau di Paid tingkat 3, bangunan baru di Sungai Sedu, atau terus pergi di Shah Alam, lantik isteri kita sebagai wasi, sebagai pemegang amanah. Bila mana kita mati, bahagian anak-anak kita ini ada bahagian mereka mengikut faraid, kemudian yang dipegang, yang memegangnya adalah isteri kita. Kita lantik siap-siap semasa kita hidup. Bayaran tak mahal, tak sampai pun RM1,000 untuk lantikan tersebut, dan bayaran sekali sahaja, bukan tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap tahun. Ini persediaan kita. Dan bila kita dah tak ada nanti isteri kita sebagai pemegang amanah harta anak-anak yatim, istilahnya anak-anak yatim lah, sebab anak itu tidak ada bapa, harus dari segi hukum fiqah untuk dia menggunakan harta anak yatim tadi untuk keperluan anak yatim tersebut. Cuma berpada-padalah. Jangan mentang-mentang bahagian anak yatim ni berjuta. Contoh 10 juta bahagian dia, besok dia beli Ferrari sebiji,
alasan nak guna untuk hantar sekolah anak yatim ni. Berpada-pada untuk penggunaan keperluan anak yatim tersebut. Bahkan dari sudut hukum fiqh, harus bagi pemegang amanah harta anak yatim ini untuk meniagakan, gunakan harta anak yatim untuk dimuamalahkan supaya bertambah. Harus. Kalau sekarang contoh kita di Malaysia, mungkin kita boleh ambil contoh harta anak yatim ni 2 juta. Boleh kita masukkan dalam tabung haji, contoh 2 juta dekat ASB ke. Cukup tahun dapat dividennya. Dividen tu makan duit pokok pun tak habis. Maknanya harus untuk kita niagakan. Berbeza kalau misal kata dipegang oleh amanah raya berhad. Dua situasi yang jauh beza. Jadi bila kita tahu, oh begini rupanya undang-undang di Malaysia, pemegang amanah ni bukan secara automatik kepada isteri kita, tetapi kepada ayah kita, kalau ayah kita ada lagi. Kalau ayah kita dah tak ada, akan pergi ke amanah raya berhad secara automatik. Nak tuntut, boleh tunggu anak-anak berusia 18 tahun, baru boleh tuntut harta tersebut. Muka surat 87. Ahli-ahli waris yang berhak, ashabul irthi. Jika berlaku sesuatu kematian, bukan semua ahli keluarga si mati layak untuk menerima harta pusakanya. Terdapat 25 orang sahaja yang berhak mendapat harta pusaka. Mereka dapat dibahagikan kepada 2 jenis kategori, iaitu mengikut jantina dan mengikut sebab-sebab mendapat pusaka. Kita ada keluarga ramai, tetapi yang dikira sebagai waris hanyalah 25 orang sahaja. Jadi kita kena kenal pasti di kalangan 25 orang ini siapa dia. 15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan. Dan andai misal kata ke-25 ni ada, tidak semuanya mewarisi pusaka. Hanya 5 orang sahaja yang benar-benar layak mewarisi pusaka. Siapa dia? Yang pertama, pasangan si mati. Yang kedua, ayah si mati. Yang ketiga, ibu si mati. Yang keempat, anak lelaki si mati. Yang kelima, anak perempuan si mati. 5 orang ini kalau ada, dia berhak dapat dan tidak ada orang yang menghalang mereka untuk mewarisi pusaka. Dan andai 5 orang ini ada, baki yang 20 orang ini akan mahjub, terhalang, tak dapat 1 sen pun. Kerana 5 ini adalah waris utama. Bila tiada yang 5 ini, mungkin salah satu tiada, baru akan pergi kepada yang selebihnya, yang 20 orang ni tadi, mengikut yang mana lebih utama, yang mana lebih dekat dengan si mati. Bila cerita tentang hak dan tanggungjawab, 2 perkara yang berbeza. Kadang-kadang kita menganggap orang yang berhak dalam faraid mesti bertanggungjawab. Tidak semestinya. Ada orang yang berhak dalam faraid tetapi tidak ada tanggungjawab diberikan kepada dia. Bahkan ada orang yang tak dapat hak dalam faraid tetapi dia diberi tanggungjawab ke atas dirinya untuk menjaga anak si mati. Contoh, satu keadaan bila seseorang itu mati, lelaki meninggal dunia, ada isteri, kemudian ada anak perempuan seorang, kemudian ada adik-beradik perempuan seorang, kemudian ada pakcik sebelah bapanya. Jadi kalau kita lihat di situ ada berapa waris? 4. Isteri akan dapat berapa? 1/8. Anak perempuan yang seorang dapat berapa? 1/2. Adik-beradik perempuan akan mendapat asabah, baki daripada selepas dibagikan kepada isteri dan juga anak perempuan yang seorang tadi. Pakcik ni tadi dapat tak? Pakcik sebelah bapa tak dapat. Dari segi tanggungjawab, dia bertanggungjawab tak kepada anak perempuan si mati? Ya, untuk nafkah pakcik ni bertanggungjawab.
Untuk menjadi wali, pakcik ni bertanggungjawab. Tapi ada tak hak dia dari segi faraid? Tak ada. Adik-beradik perempuan si mati, adakah dia bertanggungjawab kepada anak perempuan si mati? Tidak. Tetapi ada hak dia dari segi faraid. Dia dapat asabah ma'al ghairi. Nanti kita akan bincangkan dalam bab asabah. Ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, ada asabah ma'al ghairi. Sebab dapat asabah dengan sebab dirinya, sebab dapat asabah dengan sebab dengan orang lain, sebab dapat asabah dengan sebab bersama dengan orang lain. Kategori mengikut jantina. Ahli waris yang dikategorikan mengikut jantina mempunyai 15 orang dari pihak lelaki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli-ahli waris lelaki, al-warithuna minar rijali. Yang pertama suami, yang kedua bapa, yang ketiga datuk sebelah bapa. Bila kita cerita datuk, yang menjadi waris adalah sebelah bapa. Datuk kita ada dua, datuk sebelah mak, datuk sebelah bapa. Datuk sebelah mak bukan ahli waris. Yang dikatakan waris adalah abul ab, bapa sebelah bapa. Itu pun sekiranya bapa tiada. Jika bapa ada, bapa sebelah bapa iaitu atuk tak dapat, kerana dihalang oleh bapa si mati yang lebih dekat dengan si mati. Kemudian yang keempat anak lelaki, yang kelima cucu lelaki daripada anak lelaki. Pun begitu kita panggil cucu. Anak kita perempuan, anaknya pun kita panggil cucu. Tetapi yang dikatakan cucu lelaki mengikut waris faraid ini adalah dari jalur anak lelaki sahaja. Cucu lelaki dari anak lelaki. Cucu lelaki dari anak perempuan bukan ahli waris. Pun sama keadaannya bila mana cucu ini dapat, bila anak tiada. Sekiranya anak ada, cucu akan terhalang. Sama juga keadaan datuk tadi. Datuk terhalang sekiranya bapa si mati ada. Jika bapa si mati tiada, barulah datuk dapat. Dan dia akan menghalang yang atas daripadanya. Begitu juga yang di bawah, anak akan menghalang cucu dan ke bawah. Sekiranya tiada anak, barulah dapat kepada cucu, iaitu anak daripada anak lelaki. Kemudian yang keenam, saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik si mati, yang sama mak, sama ayah. Kemudian yang ketujuh, saudara lelaki sebapa, adik-beradik lelaki, yang sebapa, lain mak. Satu bapa lain mak, ayahnya kahwin dua. Kahwin dengan maknya, dia lahir. Kahwin dengan seorang lagi, mak tirinya, lahir lagi seorang lelaki. Ini adik-beradik sebapa, sama bapa lain mak. Yang ke-8, saudara lelaki seibu, sama ibu lain bapa. Yang tadi sama bapa, yang ini sama ibu. Kahwin perempuan ini dengan seorang lelaki, dapat seorang adik, dapat seorang anak lelaki. Meninggal suaminya, kahwin lagi dengan lelaki lain, dapat lagi anak lelaki. Jadi anak lelaki yang dua orang ini dikira sebagai adik-beradik seibu, sama ibu lain bapa. Kemudian yang ke-9, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak buah. Kita si mati ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik dia, sama ada abang atau adik lelakinya, anaknya jadi anak buah kita. Cuma bahasa kita anak buah, anak saudara ni, anak daripada kakak kita pun kita panggil anak buah, anak daripada adik kita yang perempuan pun kita panggil anak buah. Tetapi yang termasuk dalam waris ini bukan dari jalur adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki, anak buah daripada adik-beradik lelaki kita, abang atau adik lelaki anaknya. Itu dikatakan anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Yang ke-10, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Sama macam tadi, cuma adik-beradik tadi, yang tadi seibu sebapa, yang ni sebapa sahaja, anaknya, maka kita panggil juga sebagai anak saudara, anak buah. Yang ke-11, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, adik-beradik bapa si mati, kita panggil bapa saudara, pakcik atau paman
atau wak. Kalau Jawanya yang lebih tua daripada mak kita, ayah kita, kita panggil wak. Tetapi jalur sebelah siapa? Sebelah ayah. Sebelah mak tak ada, bukan waris. Walaupun kita panggil wak juga, kita panggil paman, kita panggil pakcik, tetapi yang dikatakan pakcik di sini adalah dari jalur ayah si mati. Yang ke-12, bapa saudara sebapa sebelah bapa. Dia adik-beradik bapa si mati, tetapi adik-beradik sebapa, bukan seibu sebapa. Yang tadi seibu sebapa. Yang ke-13, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Sepupu yang lelaki, tetapi dari pakcik kita yang mana adik-beradik dengan ayah si mati, kita panggil sepupu. Adik-beradik dengan mak kita, anaknya, kita panggil sepupu juga. Tapi jalur mak itu bukan waris, mesti jalur ayah, dan mesti yang lelaki. Adik-beradik perempuan sebelah ayah anaknya, kita panggil sepupu juga. Yang itu bukan waris. Yang dikatakan waris di sini, nombor 13 di sini adalah anak daripada pakcik. Mesti pakcik, bukan makcik. Tapi pakcik ni pula adik-beradik dengan bapa kita. Baru kita panggil sepupu. Kemudian yang ke-14, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Sama juga dengan 13, cuma yang 13 itu adik-beradik seibu sebapa. Yang ke-14 adik-beradik sebapa sahaja dengan bapa si mati. Yang ke-15, tuan yang membebaskan hambanya. Sekarang dah tak ada konsep tuan, maaf. Kalau dulu ada konsep hamba. Hamba ni tuannya bebaskan dia. Kemudian dia hidup berdikari, bekerja, ada harta, belum sempat kahwin, belum ada waris. Maka bila dia mati, meninggal dunia, harta dia siapa yang mempusakai? Bekas tuan hambanya. Bekas tuan hamba, yang mana hamba tadi dah dibebaskan, tetapi tak ada waris. Kalau misal kata kita dah bebaskan dia, dulu hamba, sekarang dah merdeka, dia bekerja, berkahwin, ada waris, ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka bekas tuan tadi dah tak dapat. Kerana yang lebih dekat dengan si mati ada. Tetapi jika tiada waris, maka yang akan dapat bekas tuan hambanya. Walaupun dah tak ada hubungan lagi dah, dia bukan tuan lagi dah, yang ni bukan hamba lagi dah, tetapi bekas saja juga mewarisi harta pusaka. B. Ahli waris perempuan. Al-warithatu minan nisa. Yang pertama, isteri atau isteri-isteri. Kenapa penulis tulis di sini isteri-isteri? Kerana lelaki boleh kahwin lebih dari satu. Dan bahagian isteri cuma dua sahaja keadaan. Satu, 1/4, dan satu lagi 1/8. Bila isteri dapat 1/4? Ketika si mati, arwah suaminya tidak mempunyai anak. Sama ada anak dengan dia atau anak dengan perempuan lain. Kalau misal kata lelaki ni duda, anak seorang, kahwin dengan seorang wanita, tak dikurniakan anak, meninggal lelaki ini, isteri ni tadi dapat 1/4 ke 1/8? 1/8. Kerana si mati ada anak seorang, walaupun bukan dengan isteri semasa dia mati. Status keadaan situasi si mati tadi merujuk kepada si mati. Adakah si mati ada anak ataupun tidak? Jika ada, isteri dapat 1/8. Jika tiada, isteri dapat 1/4. Tak kisah sama ada anak dengan dia atau anak dengan isteri-isteri sebelum daripada dia. Dan bahagian perempuan ini pula 1/4 bila si mati tiada anak, 1/8 bila si mati ada anak. Kalau dua orang isteri, bukan bermakna 1/8 seorang, 1/8 seorang, tak. Tetapi kongsi daripada dua orang isteri ini tadi akan dapat 1/8 kongsi dua. Bermakna akan dapat seorang 1/16. Kalau 4 orang, kongsi daripada 1/8 bahagi dengan 4. Bukan seorang 1/8, 1/8, 1/8, tak. Daripada 1/8 kongsi kepada 4 orang. Walaupun anak si mati seorang je, itu pun bukan daripada isteri-isteri yang ada 4 ni. Contohlah dia duda, kemudian ada anak seorang, isterinya meninggal dunia. Anak ni hidup,
Lelaki ni kahwin dengan isteri yang pertama, tak ada anak. Kahwin dengan isteri kedua, tak ada anak. Kahwin dengan isteri ketiga pun tak dikurniakan anak. Kahwin dengan isteri keempat pun tak dikurniakan anak. Mati suami ni tadi, status dia ada anak ke tidak? Ada. Yang seorang tadi yang dapat sebelum kahwin dengan 4 orang isteri ni tadi. Maka bahagian isteri yang 4 ni berapa? 1/8, bukan 1/4. Bahagi dengan 4 orang. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, nenek sebelah bapa. Dan yang keempat, nenek sebelah ibu. Special nenek ni dua-dua belah dapat. Berbeza dengan datuk tadi, hanya sebelah bapa sahaja. Tetapi nenek ni Allah kurniakan satu kelebihan, daripada belah bapa dapat, daripada belah ibu pun dia dapat. Daripada belah ibu dia dapat ketika si ibu mati, si mati tiada. Si mati, ibunya, kemudian ibu kepada ibu, nenek lah. Nenek ni tadi dapat bila mana ibu si mati ni tak ada, dah mati. Kalau ibu si mati ada, maka nenek akan terhalang. Sama juga kaedah bapa menghalang datuk, anak menghalang cucu. Ini bagi nenek sebelah ibu. Kalau ibu tiada, barulah dapat nenek sebelah ibu. Tetapi beza dengan nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa nak dapat, kena tiada bapa si mati dan ibu si mati. Contoh, kalau misal kata si mati itu ada ibu tetapi tiada bapa, ada nenek sebelah bapa, maka nenek sebelah bapa ni akan terhalang sebab ada ibu. Walaupun bukan ibu, bukan anak dia bapa si mati. Ada ibu si mati, maka nenek sebelah bapa juga terhalang. Dia kena tiada bapa dan ibu si mati. Adapun nenek sebelah ibu, syarat untuk dapat tiada ibu sahaja. Kalau misal kata dua-dua ada, ibu tiada, bapa tiada, nenek sebelah bapa ada, nenek sebelah ibu ada, dua-dua dapat. Konsepnya sama, kongsi, macam keadaan isteri. Berapa bahagian ibu kepada ibu atau ibu kepada bapa si mati, kongsi, kemudian kira berapa, bahagi 2. Kalau dua-dua ada dan cukup syarat untuk dua-dua mewarisi pusaka. Kemudian yang kelima, anak perempuan. Anak perempuan, of course mestilah anak yang sah taraf. Anak yang tidak sah taraf tidak boleh mewarisi pusaka. Anak yang tidak sah taraf, boleh faham ya maksud anak tidak sah taraf? Anak di luar nikah, na'udzubillah. Dia tidak mewarisi harta bapa. Sebab adanya dia bukan melalui perkahwinan yang sah, tetapi dia boleh mewarisi harta ibunya. Dia ni anak luar nikah. Walaupun bapanya ini bertanggungjawab sebelum nikah bersama, na'udzubillah, mengandung dia, kemudian terus berkahwin, nikah, nak tutup aib dan sebagainya. Lahir anak ini tadi haram dinasabkan kepada lelaki tadi. Walaupun dari segi biologinya, pergilah dekat makmal, cek DNA, betul ini ayahnya. Tetapi dari segi hukum munakahat, dia bukan anak kepada lelaki tersebut, tak boleh mewarisi pusaka. Nasab pun tak boleh. Makna nasab apa? Dibin atau bintikan pun tak boleh. Kalau anak perempuan, ayah ni tadi, lelaki ni tadi tak boleh mewalikan dia untuk nikah. Tetapi kalau ibunya mati, dia boleh mewarisi harta. Kalau dia mati, ibunya boleh mewarisi harta. Kerana hubungan anak dengan ibu tidak terpisah. Sekalipun dia lahir bukan sebab pernikahan, bukan sebab perkahwinan yang sah. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki, mesti dari jalur anak lelaki. Daripada jalur anak perempuan, ada anak lagi, kita panggil cucu juga. Tetapi cucu yang dikatakan waris tadi adalah cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Itu pun syaratnya kena tiada anak. Bila ada anak, cucu akan terhalang. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu sebapa, sama ayah, sama bapa, adik-beradik. Yang ke-8, saudara perempuan sebapa, sama bapa, lain mak. Kemudian yang ke-9, saudara perempuan seibu, sama ibu, lain bapa.
Yang ke-10, puan yang memerdekakan hamba. Sama juga konsep bekas tuan tadi. Kalau yang tadi lelaki, bekas tuannya lelaki, yang ini bekas tuannya perempuan. Kekeliruan dengan nama-nama ahli waris. Amat penting apabila menyebut nama-nama ahli waris tersebut hendaklah disandarkan kepada si mati. Mesti disandarkan kepada si mati, bukan kepada yang bertanya. Tuan-tuan tak nampak kan? Contoh, ada seorang tu datang jumpa saya. Ustaz, saya nak tanya tentang pembahagian pusaka arwah mak saya ni. Okey, arwah mak meninggal dunia bila semalam. Okey, waris siapa yang ada? Saya dengan 2 orang adik-beradik lagi. Saya yang mendengar, saya nampak dia sebagai anak si mati. Sebab yang meninggal maknya. Tetapi dia cakap 2 lagi adik-beradik lelaki dia. Jadi adik-beradik tadi, adik-beradik si mati ke adik-beradik yang bertanya? Adik-beradik yang bertanya. Tak boleh, kerana kekeliruan tadi mesti kita sandarkan kepada si mati. Sepatutnya dia bukan cakap yang ada saya dan 2 orang adik-beradik. Tak, yang ada 3 orang anak lelaki. Saya, abang saya dengan adik saya lelaki. Baru betul. Maknanya kita sandarkan kepada si mati. Siapa warisnya? Anak, bukan adik-beradik. Pun begitu, sama juga keadaan kita panggil mak. Siapa meninggal dunia? Ayah saya meninggal dunia bila semalam. Siapa waris yang ada? Waris yang ada saya, kemudian ada 3 orang lagi adik-beradik dengan mak saya. Mak tadi, kalau ikut dia cakap maknya. Tetapi dari segi bahagian faraid, adakah mak? Bukan, tetapi isteri si mati. Jadi kita kena sandarkan kepada si mati. Siapa waris tadi? Perlu disandarkan kepada si mati, bukan kepada orang yang bertanya. Contohnya, anak maksudnya ialah anak bagi si mati, dan cucu lelaki maksudnya ialah cucu lelaki bagi si mati, bukan cucu lelaki bagi anak lelaki. Perkara ini seharusnya difahami dengan jelas agar tidak timbul kekeliruan berkenaan kedudukan ahli waris pada perbincangan yang akan datang. Kekeliruan anak dan saudara, saya rasa cukup sekadar itu. Kita buka sesi soal jawab 1-2 kalau ada. Mana yang boleh saya jawab, saya cuba jawab. Yang tak boleh, saya akan hold dulu, tanya kepada kawan-kawan yang lebih arif, dan akan datang kita akan bincangkan. Ada soalan sebelum kita tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun 1 ekar, tapi dia ada 1 nama ni. 1 nama sahaja. Tapi 1 nama tu adik-beradik ada 10 orang. Tapi tak ada nama semua. Tapi boleh duduk situ. Cuma susah kalau nak bantu kepala itu. Okey, saya jawab dari 2 sudut. Satu sudut kanun tanah negara. Satu lagi sudut dari segi faraid. Kanun tanah negara, tanah pertanian tidak boleh dimasukkan lebih daripada 1 nama sekiranya luasnya 1 ekar. Maknanya kalau kita nak pecah geran, tak boleh. 1 ekar boleh masuk 1 nama sahaja. Ini mengikut kanun tanah negara. Berbeza kalau misal kata tanah tadi, tanah pusaka. Ayah ni tadi ada 1 ekar tanah. Waris anaknya ada 10 orang. Meninggal ayah ni tadi, pergi unit pusaka kecil untuk menguruskan, boleh masuk 10 nama dalam geran ni tadi. Atas nama faraid, bukan pindah milik. Kalau pindah milik masa hidup, sama ada dia jual atau dia hibahkan, tak boleh masuk nama lebih daripada seorang. 1 ekar, 1 saja. Ini kalau status tanah pertanian. Kalau nak ditukar status kepada tanah kediaman, tapi bayarannya mahal lah, cukainya pun mahal. Yang tu boleh masuk nama banyak mana pun, tak ada masalah. Ni yang biasa orang jual tanah lot didi. Kena tengok betul-betul status tanah tersebut, adakah tanah pertanian ataupun dah ditukar syarat tukar status tanah tadi kepada kediaman. Kalau kediaman boleh masuk nama. Kalau dikata tanah pertanian tapi kita akan buat agreement, jangan ambil risiko. Jangan ambil
risiko. Dari segi undang-undang, agreement tadi tidak valid. Masuklah ke mana-mana mahkamah, perjanjian tadi tidak diguna pakai, tak boleh dijadikan hujah. Kalau misalnya kata penama asal mati, sedangkan dalam tanah tadi dah ada ramai orang yang beli tanah lot tadi, masing-masing pegang surat perjanjian, dah 10 orang, yang tanah nama seorang je, meninggal dunia, yang 10 orang yang beli ni tak boleh tuntut tanah ni tadi. Jadi siapa yang dapat? Waris yang penama tadi. Kalau anaknya faham, tahu tentang halal haram, dibagi. Tetapi kalau anak yang jenis mata kelabu, pantang nampak duit, pantang nampak peluang, dia tuntut dekat unit pusaka, dekat mahkamah, dia kata ini tanah arwah ayah saya waris yang berhak, yang sah dari segi undang-undang. Tuan-tuan dikira menceroboh dalam tanah ayah saya, tanah saya sekarang. Nak kata apa kita? Ini yang banyak berlaku. Satu generasi tak timbul masalah, masing-masing faham dan tahu cerita. Kalau generasi kedua, ketiga, yang ini akan berlaku pertikaian demi pertikaian. Jadi saya tak saran jauhkan kalau misalnya kata nak beli tanah lot yang statusnya belum lagi ditukar kepada status kediaman. Perkara ini bukan hanya berlaku dalam isu tanah lot, berlaku juga dalam isu tanah yang dah diwakafkan. Di hadapan mata saya, dalam hidup saya berlaku. Ayah ni tadi dah wakafkan sebahagian tanah untuk pembinaan surau. Surau ni pun dah didirikan dan dah berpuluh tahun surau tu orang jemaah datang solat. Tetapi silapnya ayah ni tadi tak diuruskan, tak diwartakan, tak pergi kepada Perbadanan Wakaf Selangor untuk warta tanah tersebut sebagai tanah wakaf, untuk diisytiharkan tanah tadi tanah wakaf. Dalam arti kata lain, tak dihitam putih. Meninggal dunia ayah ni tadi, anak ni tadi tahu, balik kampung nampak surau tu, orang datang sembahyang, tetapi tamak punya pasal, nampak ada peluang untuk dia tuntut. Dia kata ini tanah ayah saya waris yang sah dari segi undang-undang. Nak kata apa kita? Itu yang dah diwakafkan tu, yang dah diwakafkan dan dah dibina surau pun, itu pun orang nak juga, sebab ada peluang. Jadi hati-hati segala urusan, kalau boleh ada hitam putih. Walaupun di antara kita keluarga-keluarga sekalipun, hibah contohnya, kalau boleh semua ahli waris tahu kita nak bagi tanah ni dekat anak yang sulung, anak-anak yang lain tahu. Nak lebih selamat, buat hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni perkara yang baru sebenarnya, dulu tak ada, tetapi fatwa Negeri Selangor dah keluarkan harus untuk kita membuat hibah bersyarat sekiranya penerima bersetuju untuk terima. Maksud hibah bersyarat ni apa dia? Contoh, saya ada tanah, saya buat hibah bersyarat tanah tadi atas nama anak saya yang sulung, tetapi bukan diserahkan, dipindahkan semasa saya hidup, tunggu saya mati nanti. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, syarat tadi tak sah. Nak bagi-bagilah, apa nak kena syarat. Tetapi dari segi undang-undang kita diterima pakai harus sekiranya penerima tadi bersetuju untuk menerima hibah tersebut. Sebab kita pun takut sebagai bapa lah, contoh kita bagi siap-siap tukar nama, pergi pejabat tanah tukar nama siap-siap, yang ni tanah untuk anak sulung, yang ni untuk anak kedua, sampai habis dah tanah, tak ada nama kita lagi dah. Lusa anak-anak jual tanah naya kita. Lusa bulan depan habis semua pakat jual tanah, kita nak duduk mana? Ini juga menjadi satu kerisauan. Anak-anak ni pun, tuan-tuan kenal anak-anak tuan-tuan. Kalau rasa macam tu, ambil cara selamat, buat hibah bersyarat. Kalau nak bagi hibah secara mulut tanpa ada hitam putih, kalau boleh biar ada saksi, kalau boleh semua anak-anak tahu, supaya tak timbul pertelingkahan di akan datang bila kita dah mati. Bila masa ayah bagi kat engkau, kami tak tahu pun, habis bergaduh, putus dara hanya kerana harta. Ini biasa banyak berlaku dalam isu-isu, contoh barang kemas. Ini bagi perempuan biasanya, bagi dekat
adik-beradik yang perempuan saja, anak-anak yang perempuan saja. Kalau dia kata bagi, tak apalah, dikira hibah. Kadang dimaksudkan tadi wasiat. Bila wasiat, nanti kita akan masuk dalam bab wasiat lebih terperinci. Syarat-syarat sah wasiat, antaranya tidak kepada ahli waris. Alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fala wasiyata liwarithin. Tidak sah wasiat kepada ahli waris. Ini pun biasa di kalangan masyarakat kita. Nanti kalau mak dah mati, dia wasiat barang-barang kemas yang mak ada ni, rantai, gelang, cincin 3 kilo ni, bagi dekat adik-beradik perempuan kamu saja, anak-anak yang perempuan saja. Ini contoh biasa berlaku. Tanah, rumah, pusaka ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Wasiat daripada ibu bapa. Wasiat tidak sah kepada ahli waris. Dalam satu riwayat Nabi SAW mafhumnya mengatakan boleh sekiranya ahli waris bersetuju, dan perlu mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain untuk melaksanakan wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Kalau misal kata waris-waris tak bersetuju, maka tak wajib untuk dilaksanakan wasiat tersebut. Kalau misal kata sepakat semua tak bersetuju untuk melaksanakan wasiat arwah ibu, arwah ayah kerana melanggar syarat sahnya, tak timbul isu anak derhaka, jangan takut. Taat kita kepada kedua ibu bapa, taat kita kepada suami selagi mana tidak menyalahi hukum syarak. Kalau bertentangan dengan syarak, gugur kewajipan taat kita kepada ibu bapa, kepada suami kita. Syarak melarang untuk diberikan wasiat kepada ahli waris. Bila mana? Bila Allah dah turunkan ayat-ayat berkaitan tentang faraid. Ibu berapa, bapa berapa, suami, isteri, anak-anak berapa. Selepas daripada ketetapan itu, dah tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Nak buat wasiat, hukumnya sunat. Melaksanakan wajib. Cukup syarat, tak ada perkara-perkara yang menyalahi wasiat, wajib waris melaksanakan wasiat tersebut. Tak boleh lebih daripada 1/3, bukan kepada ahli waris, bukan untuk perkara-perkara maksiat, boleh. Contoh, diwasiatkan harta kepada menantunya, atau diwasiatkan harta kepada anak angkatnya. Yang mana anak angkat, menantu tadi bukan ahli waris, boleh. Selagi mana bukan untuk perkara maksiat, selagi mana tidak lebih daripada jumlah 1/3 bilangan keseluruhan harta si mati. Kerana step wasiat ni sebelum faraid. Yang lepas kita dah bincangkan, bila berlaku saja kematian, apa warisan kena buat dengan harta si mati? Pertama, urusan jenazahnya, mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Yang kedua, hutang si mati, hutang dengan Allah. Yang ketiga, hutang dengan manusia. Yang keempat, wasiat. Bila ada wasiat, cukup syaratnya, sah, wajib waris laksanakan wasiat tersebut. Sekalipun mengurangkan bahagian ahli waris, kerana wasiat stepnya sebelum daripada faraid. Bila dah selesai wasiat, barulah faraid. Sebab tu syarat wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, kena dapat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Kalau ada yang tak bersetuju, tak timbul isu anak derhaka dan sebagainya. Tapi kita biasanya, ini harapan mak, ini mak dah pesan, tak apalah, walaupun lebih daripada 1/3, alung, angah, kami bersetuju untuk bagi kepada yang diwasiatkan. Boleh, tak ada masalah, dengan ada izin daripada ahli waris yang lain. Kalau tak izin, maksimum ambil 1/3 sahaja. Itu dari segi undang-undang. Dari segi faraid, kalau misal kata harta tadi dapat daripada pusaka, yang mana ada hak adik-beradik yang lain, wajib juga diberikan kepada adik-beradik yang lain. Atas pandai kita lah, kita nak urus macam mana. Tak mesti kalau 1/2 kena pecahkan 1/2 tanah bagi dekat dia. Habis tu kalau baju macam mana pula? Koyak dua, bagi dekat dia separuh, kita separuh. Tak. Atas kemuafakatan, perbincangan di kalangan waris. Yang penting masing-masing tahu hak masing-masing. Daripada pensi mati,
Dekat sini ada bahagian ibu 1/6. Dekat sini ada bahagian bapa 1/6. Dekat sini ada bahagian isteri 1/8. Pen je pun. Tetapi wajib juga difaraidkan. Anak nak, mak, saya naklah mak pen ni, pen arwah ayah, boleh tak? Tanya dengan bapa kamu. Tanya dengan apa lagi? Bapa dah, atuk kamu. Sebab dekat atuk ni ada bahagian 1/6. Nenek ada 1/6. Atuk kata, ambil lah cu. Itu bukan orang lain, arwah ayah kamu juga, ambil lah. Selesai. Hak dia kita dah selesai berurusan. Dengan nenek pun dah selesai berurusan. Dengan mak pula, mak saya nak pen ni lah mak, arwah ayah punya, boleh tak? Boleh nak, ambil lah. Tapi bayar kat mak 1,000. Contoh, mak minta RM1,000. Wajib kita bayar kerana ni hak. Tapi berpada-pada lah. Janganlah pen harga 1,000. Contoh tanah tadi pun begitu juga. Tanah tadi contoh boleh masuk nama satu je, contoh. Kemudian ada 4 waris. Bincanglah macam mana nak tebus, bagaimana. Dekat tanah ni bahagian kau 1/4, bahagian kau 1/2, contoh. Bahagian aku 1/4. Kita ada 3 adik-beradik. Seorang dapat separuh, seorang dapat suku, seorang dapat suku. Yang lelaki dapat separuh, suku-suku. Nak letak nama siapa ni? Nama lelaki ke, nama Along ke, nama Angah ke, nama Acu? Kalau letak nama Along, okey Along letak nama Along, tetapi dekat sini ada tanah bahagian saya 1/4. Along kena tebus bayar. Atas perbincangan kita lah macam mana. Bukan mesti kena terus, kena tak wajib kena letak nama 1/3, 1/4, 1/4, 2/4, tak wajib. Tetapi yang dikatakan wajib tadi adalah tahu hak mengikut faraid. Tahu masing-masing waris, dekat sini ada bahagian aku 1/6. Dekat sini ada bahagian aku 1/8. Dan kena tahu awal. Sebab contoh, tanah yang ditinggalkan oleh si mati, tanah tu mungkin tanah kebun, 10 ekar, ada sawit. Kita belum lagi nak uruskan pindah milik. Dalam tempoh setahun baru selesai urusan pindah milik, bicara kuasa apa semua. Dalam tempoh setahun ada tak hasil? Ada. Siapa yang makan? Sebab tu kena tahu daripada awal. Tanah ni tadi bahagian ayah 1/6, bahagian ibu 1/6, bahagian isteri 1/8, anak-anak baki 2 lelaki 1/4. Dah tahu bahagian berapa, dapat je. Contoh bulan ni hasilnya 10,000. Okey, 1/6 daripada 10,000 bagi kat ayah. 1/6 daripada 10,000 hasil bagi kat ibu. Selesai masalah kita. Selamat kita daripada makan harta secara batil. Yang lagi kita takut kalau kita termakan harta anak yatim. Sekalipun datuk sendiri, harta itu harta anak yatim. Kita sebagai atuk, kita sebagai pemegang amanah, anak kita mati, cucu kita bawah umur, kita pemegang amanah kalau ikut undang-undang. Tapi kita ambil makan sikit-sikit untuk kepentingan diri, termasuk memakan harta anak yatim walaupun datuk sendiri. Na'udzubillah min zalik. Okey, dua jelas ya. Saya rasa cukup sekadar itu. Ada lagi soalan? Ada. Dia sebenarnya kalau pengajian faraid ini memang kena slide. Sebab bila slide dekat dalam saya punya tablet ni, dia ada cartanya, kemudian contoh pengiraannya, jadi mudah. Cuma malam ni tak ada rezeki. Awal-awal tadi okey. Saya nampak imam pasang awal-awal tadi okey, clear, nampak. Tapi bila dah masa sembahyang tiba-tiba gelap. Dah tak boleh nak connect. Tak apalah, akan datang. Kalau bisa kata macam ni juga, saya bawa saya punya projektor sendiri. Saya ada projektor dan kita pancarkan untuk satu skrin je lah nanti dekat sini. Jadi sama-sama juga boleh baca kitab secara online, secara layar. Sebab saya dapat kitab ni daripada Ustaz Hilmi Hanis, penulis pengarang kitab ini. Saya minta dengan dia dalam bentuk PDF. Mula-mula dia berat nak bagi, sebab takut saya jual ke apa ke. Saya cakap dengan dia, Syekh, nak guna untuk pengajian sahaja, tak bagi kat orang lain. Dia kata tak apalah, ambil lah, dia kata. Sebab bukan orang lain, kawan-kawan juga, sama-sama belajar di Mesir, sama-sama mengaji faraid, dapat sanad daripada guru yang sama di Mesir waktu kami di Mesir dulu. Cuma dia advance, dia tumpu sepenuhnya dalam urusan dakwah faraid, sehingga sekarang menjawat jawatan sebagai timbalan Presiden Doa Faraid Malaysia, yang mana semua satu Malaysia dikumpulkan guru-guru faraid, disatukan dalam satu kesatuan pertubuhan yang berdaftar, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, JPPM. Ada je punya ROS. Dan minggu lepas pun diajak saya, Syekh, jumlah jadi ahli
Dia kata, saya kata kalau saya tak jadi penghulu mungkin saya boleh. Sebab bila jadi ahli kena turun ke lapangan. Saya cakap dekat kuliah ni, ini semua teori saja. Teori, fakta. Tetapi dari segi lapangan untuk praktikal kena turun lapangan. Saya tak boleh paksa tuan-tuan besok kena pergi pejabat daerah, pejabat tanah uruskan terus. Saya tak boleh paksa. Tetapi dari segi teori saya ceritakan apa proses nak kena buat, dari segi hukum bagaimana teori. Mereka yang masuk dalam dakwah ini bukan hanya pada teori, tetapi di lapangan mereka menguruskan. Ada orang minta tolong uruskan. Ada yang sampai 50 lapisan kematian. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Tanah tu dia punya nama meninggal dunia pada tahun 1920-an. Tanah tu. Dan bila dikaji dikira-kira lebih kurang 50 lebih lapisan kematian. Macam mana nak buat? Kena kira balik satu persatu. Jadi pada kematian pertama, siapa warisnya? Cari. Susu jalur tu kena cari. Kematian kedua, cari susu jalurnya. Baru boleh tukar nama dekat pejabat tanah. Dia punya prosesnya. Jadi jangan ditangguh-tangguh urusan pusaka. Meninggal sahaja, kalau boleh teruskan buat urusan. Jangan ditangguh-tangguh. Kita tak tahu akan datang. Banyak juga berlaku keadaan mati bapa, lepas sebulan mati mak pula. Sedangkan belum lagi buat urusan faraid. Bahagian mak tu ada daripada harta bapa tu sebagai isteri si mati, tetapi tak diuruskan segera. Meninggal ibu tadi, meninggal anak pula. Tak sampai setahun meninggal pula lagi. Dia akan jadi rumit. Dan di kalangan mereka juga ada kebanyakannya orang-orang yang akademik. Ada yang bekas guru di PPD, ada yang bekas peguam syariah. Jadi sanggup meninggalkan kerja hakiki untuk atas nama dakwah. Bukan hanya dari segi teori, tetapi dari segi turun ke lapangan bantu masyarakat untuk menguruskan. Saya kata nak buat macam tu, tunggu saya berhenti penghulu lah. Sebab kita punya jadual pun banyak. Dan saya pula jaga 2 mukim sekarang ni. Mukim Batu dan juga mukim Bandar Jugurang. Semua ada 12 kampung. Jadi siang memang tak ada masa. Dan bila nak turun ke lapangan, of course kita akan berurusan dengan pihak-pihak unit pusaka kecil, mahkamah tinggi syariah apa semua dalam waktu tempoh, waktu pejabat. Jadi takkan saya nak tinggalkan kerja hakiki saya. Jadi tunggu masa. Kalau misal kata ditakdirkan Allah, tergerak hati saya, mungkin saya berhenti penghulu. Sebab memikirkan perkara ni yang semakin serius. Semakin serius, kita nampak enteng. Saya bertugas selain daripada penghulu di pejabat daerah sebagai penolong pendaftar tanah, penolong pentadbir tanah di Kuala Langat. Urusan pindah milik, kalau di kalangan bukan Melayu, ni bukan nak kata resis, bukan Melayu, mereka buat segera yang boleh. Ada saja kematian, terus buat pindah bilik kepada anak, pindah bilik kepada waris. Tetapi kita, orang kita terlalu selesa, terlalu ambil ringan dalam urusan pusaka, sehingga sampai satu tahap dah tak boleh buat apa lagi dah tanah ni. Sebab kematian berlapis-lapis. Itu yang lebih 1 juta geran tanah, geran rumah yang direkodkan di Amanah Raya Berhad, yang diduduki bukan penamanya. Maksudnya tanah tu ada, dia duduk dekat tanah tu, tapi nama moyangnya, nama buyutnya, bukan nama dia, nama arwah ayahnya, nama orang yang dah mati. Sebab tak diuruskan dengan segera. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, terkurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Maaf mengambil masa terlebih. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin لا يسبق ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.